Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua penonton setia Esrawani dan juga penonton setia untuk program Dialog Tiga Penjuru dengan suasana kemeriahan Hari Raya yang masih dirasai pada hari ini. Kami ingin terus memberikan pandangan kami dari sisi pelbagai aspek sosioekonomi dan juga kemasyarakatan komuniti di Malaysia. Dan kebetulan kita berada di hari yang mulia, bulan yang mulia. Selepas kita menempuh sebulan berpuasa, hari ini sepatutnya kita meraihkan kejayaan dan juga kepelbagaian kita sebagai negara berbilang kaum. Dan juga bukan hanya berbilang kaum dari etnik yang menghuni sebagai rakyat asal di negara kita, tetapi juga kita meraihkan rakan-rakan imigran kita, rakan-rakan mereka yang berhijrah datang dari pelbagai pelosok dunia atas pelbagai sebab. Sama ada peperangan berlaku di negara mereka, ataupun desakan ekonomi yang berlaku di negara mereka, ataupun mereka tidak diterima sebagai rakyat ataupun warga sekalipun di tanah air tempat mereka lahir. Jadi kami ingin membawa satu topik mungkin sedikit besar ketika kita meraihkan Aidilfitri pada malam ini, tetapi mungkin sambil-sambil kita menjamu selera dan juga berbicara dengan kaum keluarga yang pulang ke kampung ataupun datang ke rumah, marilah kita juga memikirkan sedikit sisipan-sisipan masyarakat yang mungkin kita terlepas pandang ataupun kita masih ada prejudis terhadap mereka. Jadi xenofobia, satu perkataan yang besar akan kita ulas. Malaysia adakah tidak terkecuali? Jadi itulah topik kami pada malam ini. 3 rakan saya sudah pun bersedia. Selamat Raya Fahmi. Fahmi, apa khabar? Ya, Haji. Selamat Raya juga, maaf saya batin. Fahmi Samsudin tidak asing lagi, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Malaysia yang sibuk sepanjang tahun ini. Baru saja pulang dari Kabul, baru pulang dari Doha. Dan sepanjang puasa ini banyak event bersama rakan-rakan pelbagai kaum ya, Fahmi. Ya, memang tapi tak dinafikan juga bila kita ingat masa Ramadan, negara kita dikejutkan juga dengan beberapa kisah yang saya rasa dekat dengan apa yang kita nak bincangkan hari ini. Jadi itu refleksi itu. Dalam bulan puasa pun benda itu terjadi, betul, kan? Betul. Okey, di tengah itu rakan saya yang kacak menawan dengan dia punya turbannya atau serban bagi orang Malaysia ni panggil saudara Ahmad Khawla. Ahmad Khawla yang fasih berbahasa Melayu. Saya baru nak bercakap syuaya-syuaya ini lughatul Arabiah. Tapi kerana sesi kita untuk melancarkan program, Ahmad Khawla sukarelawan Malaysia for Syria. Ini rakan saya juga dan lama juga tak menemu bual dalam Isra ini. Apa khabar, Ahmad? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Dialog Tiga Penjuru. Sudah meraihkan Aidilfitri bagaimana kali ini di Negeri Sembilan? Masya Allah, kira Alhamdulillah Rabbil Alamin, sangat-sangat puas hatilah di Malaysia dan benda yang paling baik adalah aman lah. Itu yang paling besar daripada Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kebetulan Ahmad sebagai warga Syria yang sudah pun berhijrah ke sini sejak sekian lama, sejak perang tercetus Ahmad 2011. Saya dah berhijrah sejak 2016. Maksudnya selepas 5 tahun perang meletus di Syria. Betul. Okey, nanti kita nak tahu macam mana perjalanan sampai ke Negeri Sembilan. Di hujung sana rakan kita juga saudara Muhammad Farouk, wakil daripada Ronghia Youth Development Forum, anak muda, pemain bola dan juga coach bola. Apa khabar Farouk? Alhamdulillah. Salam Aidilfitri. Selamat Raya juga. Salam Aidilfitri. Sudi bersama kami di Astro Awani pada malam ini. Bagaimana rakan-rakan Rohingya kita meraihkan Aidilfitri di Malaysia? Alhamdulillah baik. So raya macam mana kita tak dapat ucap raya di negara kami. Ya. Alhamdulillah. Kalau Rohingya wish ataupun ucap selamat raya, macam mana bahasanya? Eid Mubarak. Eid Mubarak juga. Itu universal. Eid Mubarak dengan Ahmad Khawla, Eid Mubarak juga dengan Fahmi Samsudin. Okey, Eid Mubarak kepada anda semua. Mungkin kita nak mulakan Fahmi. Xenofobia, satu perkataan yang besar. Fahmi saya sudah berkelana di seluruh dunia. Bukan berkelana tempat-tempat yang menarik ni. Menarik tempat-tempat yang paling bermasalah. Red zone, kawasan perang, kawasan pelarian, kawasan yang tidak mahu dikunjungi oleh ramai manusia. Tapi Fahmi dan juga rakan-rakan Global Peace Malaysia sudah pun ke sana. Ketakutan, kebencian kepada suatu etnik, suatu kaum ataupun warga yang bukan warga asal yang menyebabkan kita rasa ada sedikit pelik dan juga asing. Adakah kita rasa
Malaysia ni sudah ada acceptance yang besar berkaitan dengan kedatangan Farouk dan juga rakan-rakan, kedatangan Ahmad Khawla dan rakan-rakan dan mungkin rakan-rakan yang lain. Fahmi? Ya, betul. Saya ingat terima kasih juga kepada Wani bangkitkan topik yang saya fikir dekat kepada kami dan juga dekat dengan kawan-kawan. Bayangkan kalau Saudara Farouk dan juga Ahmad berada di sini untuk kesekian tahun. Ada yang mana mereka ini berhadapan dengan situasi mereka dilahirkan di sini, dibesarkan di sini ataupun tidak tahu asal-usul mereka. Kesalahan mereka barangkali dianggap sebagai penjenayah. Sebab apa mereka berada dalam situasi dilahirkan sebagai orang Rohingya, dilahirkan sebagai orang yang disebutkan tadi. Bagi setengah pada kita, faktor aman tu mungkin enteng. Tak rasa aman tu satu benda yang nikmat. Bagi Ahmad barangkali aman tu satu kenikmatan yang dia tak dapat. Jadi sama juga pada apa yang kita bincangkan hari ini. Kita tengok pada trend yang berlaku kebelakangan tahun bila mana ada isu-isu berkaitan dengan white supremacy. Kita lihat juga situasi di India ketika ini umat Islam yang berada dalam situasi yang didekan, dihalang untuk beribadat, ditarik, terlekung dan sebagainya. Jadi kebebasan hak untuk mereka buat sesuatu termasuk juga Uyghur di China. Ada banyak tempat yang kita sebutkan tadi. Tapi saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Haji di peringkat awal permulaan tadi. Apabila kita sebutkan bahawa mereka ini sebagai pelarian, barangkali konotasi itu agak memberikan makna yang akan kata refugees atau kita sebut IDPs ataupun asylum seekers, namakanlah kategori-kategori itu. Tetapi kalau kita sebut tadi perkataan muhajirin, yang tu ada konotasi ummatik. Kalau kita melihat mereka bukan sekadar sebagai seorang pelarian, kita anggap mereka sebagai muhajirin. Muhajirin ini maksudnya berhijrah, mengelakkan diri daripada binasa ataupun nak menyelamatkan akidah ataupun nak menyelamatkan keluarga. Persoalan yang kita tanya sekarang ni, kalau mereka muhajirin, adakah kita layak digelar sebagai ansar? Siapakah ansar yang sebenarnya bersama-sama dengan mereka, menyantuni mereka, melihat pada kasut ataupun tapak yang mereka lalui. Jadi kalaupun saya fikir ada setengah daripada kita barangkali mempunyai pengalaman peribadi, pengalaman keluarga ataupun pernah berjiran dengan orang-orang tertentu, barangkali jangan pukul rata, jangan kita katakan semua sama, tapi kita juga saya rasa perlu untuk kita lihat pada faktor ataupun root cause yang sebenar yang menyebabkan mereka berada dalam negara kita ini. Okey, satu permulaan yang baik. Tapi Ahmad Khawla sudah bertapak di Malaysia ataupun berada di Malaysia sejak 2016. Mengapa memilih Malaysia? Mengapa tidak ke Turki, ke Lebanon ataupun Lebanon ataupun negara-negara berjiran Syria? Kita tahu perang sudah meletus sejak 2011 dan ribuan, ratusan ribu, malah jutaan saya rasa displaced Syrian di neighboring country, termasuk juga di negara-negara Eropah dan juga ke Amerika Syarikat, Amerika Utara yang dipilih ataupun sudah pun mendapat status pelarian untuk ditempatkan ke negara ketiga. Jadi mengapa Ahmad memilih Malaysia? Jauh ni, budaya dia lain, orang Melayu pakai songkok, tak pakai serban, turban, tak pakai jubah. Cuaca lagi lah pula, sana ada 4 musim, sini hujan panas sepanjang tahun. Ahmad? Betul. Sebenarnya Malaysia adalah salah satu negara yang Allah berbuka kita punya hati untuk kita dapat pergi sana. Sebab sebelum ni saya sendiri nak pergi dekat Europe, Allah tak bagi, Allah tak izin. Nak pergi Turki pun tak boleh masuk. Nak pergi mana-mana memang tak boleh masuk. So saya sendiri buat research. Dan research ni pasal negara yang boleh terima Islam. Pasal negara yang memang ada masjid-masjid yang kita boleh solat tanpa kita rasa risau. Tanpa kita rasa yang, ada orang nak kutip nama kita. Sebab di negara Islam yang macam negara Arab, Syria ke Jordan ke mana-mana, kalau kita nak solat subuh, masuk masjid, tengok kanan tengok kiri ada orang yang tengah pandang kita. Tiba-tiba tegur, nama you siapa? Dari mana? You dengan kaedah ke? Kasam ke? Dengan siapa? Nak buat apa setiap subuh dekat sini? So benda ni memang mengganggu kita. Kalau kita nak solat, nak beribadah, jadi kita tengah buat benda yang tak baik ataupun against our syariah ke apa kan. So masa saya tengok dalam saya punya research, Malaysia salah satu negeri yang boleh terima Islam, yang orang Islam, yang diorang sangat-sangat friendly
Lagi satu pun my brother dia punya English course 1 tahun dekat Malaysia tahun 2009. So dia sendiri suggest, Ahmad, kalau memang tak jadi you pilih Malaysia. Sebab dia punya rakyat sangat-sangat friendly, sangat-sangat beribadah, sangat-sangat bersedekah, dan bersedekah ni salah satu amalan yang saya tak pernah tengok ataupun dapat nampak luar daripada Malaysia. Orang Melayu suka bersedekah, suka amalan yang macam senyum, suka tolong, dan suka benda yang ada amalan dan bermanfaat. Itu yang bagi saya memang nak pilih Malaysia. Dia jadi macam satu negara yang saya boleh dapat nampak syurga di dunia sebelum syurga akhirat lah. Sebab hijau-hijau, pokok-pokok, kalau tepi ada jalan pantai. orang pandang kita tepi jalan, dia orang senyum. Kalau negara Arab mostly, okey. Kau dah kenapa? Lagi pula muka sawa matang coklat Iyalah. macam saya dan juga Fahmi. Yalah, orang tengah jalan macam ni, pandang macam ni, kau dah kenapa? Tengah tengok. Nak Apa cari pasal ke? pandang? Apa Macam tu Ada lah. hutang Sini, sebab you bayangkan, saya masuk baru sampai di landing dekat Malaysia kan. Dalam airport lagi, tengah masuk macam ni, tengah checking. Semua orang tengah senyum. Apa sah? Aku punya muka ada apa-apa ke? Macam tak ada apalah kan. Pakaian okey je. Asal semua sampai saya terpaksa nak senyum balik. Sebab saya tak biasa. Kita nak reply. Kan? Sampai pipi saya sakit. Ya, tegang. Sampai kena fake it tau. So alhamdulillah rabbil alamin. Selepas saya masuk Malaysia, dah tahu apa nikmat Allah yang Allah bagi. Sebab aman, benda yang pertama yang kita dapat di Malaysia. Yang kedua, orang Islam. Ini yang paling selesa untuk orang yang berislam lah. Masjid-masjid ada, boleh solat. Yang challenges yang kita hadapi memang macam tuan cakap lah, cuaca, makanan, adat, apa lagi? Almost everything lah. Tapi alhamdulillah, orang yang nak dan minat dengan adat orang Melayu, dengan makanan orang Melayu, memang boleh. Yeah. Orang cakap susah, memang susah. Tapi adakah you minat tengok luar sana ada orang yang dah 50 tahun di Malaysia tapi masih tak nak cakap bahasa Melayu dalam slang Melayu? Adakah dia tak belajar betul-betul? Tidak. Tak. Dia memang ada minat, ada tak minat. Itu je. Orang tanya saya, Ahmad, berapa lama you belajar bahasa Melayu? Berapa lama ya? 6 bulan je. Oh. 6 bulan. Satu Cuba sebab effort atau usaha yang amat baik sekali ya. Cepat sekali, pantas tu. Belajar Yelah, bukan formal kan, maksudnya belajar saya informal kan. belajar bahasa Arab Bahasa. 12 tahun pun tak fasih lagi bahasa Arab. Subhanallah. Bahasa pasar. Saya masa belajar sampai satu jalan yang bawah GPM dengan Malaysia for Syria. Semua dah kenal saya. Ni Pak Arab ni. Sebab Dia saya panggil Pak Arab je. Tak panggil Ahmad dah. Dia panggil Pak Arab. Begitu mesra sekali ya. Ya, sebab dah famous dah. Asyik tanya, siapa-siapa yang depan muka saya tanya, Encik, apa maksud perkataan ni? Macam mana nak lafaz? Macam mana nak sebut? Sampai semua dah tahu. Ni mesti nak tanya satu soalan. Macam tu. Kalau saya baca bahasa buku, ini surah dalam Quran. Bukan. kalau macam tu semua kalah lah. Saya sendiri kalah kalau macam tu. Allahu Akbar. Okey, adakah kerana Ahmad diterima dengan begitu mesra, begitu kata pun sopan dan amat terbuka, berbesar hati di kalangan rakyat Malaysia? Adakah di kalangan orang Melayu sahaja, di kalangan orang Islam sahaja ataupun semua kaum? Pengalaman Ahmad. Sebenarnya kalau nak cakap pasal benda yang macam ni, dia sangat global sebab kita dalam akhir zaman. So akhir zaman ni orang Islam susah, orang bukan Islam pun susah. Okey. So kalau kita sebagai orang yang beriman, kita balik kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak jadi betul-betul macam Tuan Fahmi cakap, Muhajirin Ansar,
sebenarnya bukan senang, sebab kalau nak ikut sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin memang nak lari dengan dia punya akidah dan dia punya iman, dan Ansar pun kena kongsi dia punya tanah, dia punya makanan, dia punya semua benda lah, dia punya kehidupan. So dalam akhir zaman ni memang susah lah. Hanya siapa yang Allah pilih untuk dapat tolonglah, dapat buka hati, dapat infak dengan harta dia, infak dengan dia punya masa, dengan tenaga. Sebab Muhajirin tak perlu mewah-mewah pun. Muhajirin bagi kerja je. You tak payah bagi makanan, tak payah bagi duit, tak payah bagi tempat tidur, hanya bagi kerja sahaja. Sebab kita nampak seramai yang datang Muhajirin, memang dia orang hanya nak kerja lebih daripada dia orang nak minta makan pun. Okey, Ahmad, menarik. Adakah pengalaman Ahmad Khawla dirasai dengan perasaan yang sama bagi Muhammad Farouk dan juga etnik Rohingya apabila sampai ke Malaysia? Selepas untuk saya, Ya, pengalaman Farouk selepas sendiri. saya sampai Malaysia, dia ada history tu dia besar sikit. Ya. Sebab first selepas saya masuk, saya tak tahu bahasa, saya tak tahu apa-apa. Pasti. So, bila saya nampak orang baru-baru kan, macam takut lah, terkejut. Siapa nanti kalau dia nampak saya nak cakap apa nanti, takut lah. So alhamdulillah bila jadi saya lama sikit lah dengan bila jadi kawan. So alhamdulillah dia okey semua. Dia tak ada buat macam okey engkau orang asing ke apa semua tu. Tu pun dia tak buat macam tu. Semua sama je sebab sama Islam. Tadi yang macam Ahmad cakap tu. So kita semua kaum sebagai satu kaum Islam. So kita datang sini tu bukan saja nak cari makan, bukan nak cari kerja, bukan nak cari apa-apa. So untuk sebagai seorang manusia nak hidup di dalam dunia ni, kami tidak tahu kami nak pergi mana. Kita naik bot je, dalam bot itu laut besar. So kita tak tahu nak pergi mana. So, kita dia kat sana dah ada captain trafficker, human trafficker. Dia orang bawa kita, okey masuk sini je, orang boleh buat macam ni. So, itu je. Sebab apa? Kita punya kaum ni dari first generation kita, dia illiterate, not educated. Sebab tu sebelum dia orang apa-apa dia orang buat, dia orang tak boleh nak fikir sebab dia orang tak ada belajaran, tak ada pengalaman. So sebab tu apa yang orang cakap dia orang dengar itu je. Sebab tu selepas buat itu jadi salah. So nanti dia kenal lah dengan orang sebab macam tu. So untuk saya alhamdulillah first saya dapat saya dah sampai Malaysia, saya dah jumpa orang-orang Malaysia ni, alhamdulillah. Saya macam mana dia orang hargai saya sebagai seorang manusia, saya tidak pernah dapat hargai macam tu negara asal. Alhamdulillah. So itu yang buat saya happy. Dan juga siapa cerita apa pasal siapa itu kita tak tahu, tapi mungkin itu ada mastermind. Dia orang buat game dengan atas nama orang Rohingya. Lepas tu jadi burukan nama Rohingya depan. Ada sindiket atau geng ataupun tycoon. So dia orang lagi tu macam tadi Abang Fahmi ada sebut orang dia lahir sini tapi dia tak tahu usul-usul dia tak tahu dia asal dari mana apa semua tu. So ada yang Rohingya lahir di sini. So dia orang pun tidak ada apa-apa dokumen selain daripada UN. Dia orang dah tak boleh pergi sekolah. Dia orang dah tak boleh dapat pelajaran. Dia orang tak boleh buat apa. Sebab tu dia orang jadi dia orang buat kerja yang buruk, dia orang buat kerja yang tak baik. So dia jadi macam tu. So itulah yang dekat sini. Tapi
saya satu like untuk Rohingya menghargai Malaysia dan warga negara kerana membenarkan Rohingya tinggal di negara ni. Walaupun negara Malaysia ni dia orang tak sign atas UN Refugee Convention. Ya. Dia orang bagi tempat kita atas sebagai kemanusiaan. Ya. So itu kita memang ucap terima kasih sangatlah kepada warga negara dan kerajaan Malaysia. Ya, bagi Muhammad Farouk ada pengalaman rasa diskriminasi ke? Ada insiden ke ataupun membuat perbandingan? Mungkin pengalaman Ahmad Khawla nampak begitu positif, begitu ceria diterima masyarakat Malaysia. Kerana mungkin datang daripada negara Arab, berkulit putih dan berpelajaran, ada latar belakang profesional. Tetapi orang Rohingya macam Ahmad cakap, macam Farouk kata tadi, tak berpelajaran, miskin kan? Ataupun susah. Dan tidak tahu asal usul dari mana sebenarnya, walaupun kita tahulah isu Rohingya memang tidak diberikan warga negara, tidak diiktiraf oleh Myanmar. Ada dilayan begitu ke? So di dalam tu mungkin yang macam tadi saya cakap tu, like mungkin dalam tu ada mastermind yang macam tengah main game. Okay. So sebab tu Rohingya ni dia jadi buruk depan-depan orang lah. Tapi like untuk contoh kita mungkin seorang adalah buat salah. Tapi like untuk seorang semua jadi kena depan orang. Tapi dalam awak tadi yang awak tanya saya pasal discrimination tu, masih kami tidak dapat apa-apa lagi. So like bukan alhamdulillah saya dah 10 tahun lebih dah dekat Malaysia. Ya? So saya dapat jumpai dan saya pernah jumpa ramai orang. Masih alhamdulillah tidak pernah dapat orang yang tak hargai pada kita, dia hina kita, tidak dapat. Alhamdulillah. So mesti dia orang sayang pada kita. Mesti dia orang bagi apa kata orang like chance opportunities. Okay, kalau kita buat salah, dia orang bagi idea advice pada kita. Okay, kalau awak suka jalan ni, awak akan jadi buruk. Awak jangan pilih jalan tu. Awak pilih jalan baik. Mesti dia orang bagi idea advice macam tu. Okey, bagi Farouk, pengalaman Farouk 10 tahun dan juga rakan-rakan Rohingya yang sudah pun bermastautin lama di negara kita, mungkin sudah ada status kat UN sebagainya. Tapi bagi pengalaman saudara mara rakan-rakan Rohingya yang lain di negara lain, kalau di Indonesia, kalau mereka mendarat di Indonesia, mereka segera ditempatkan di negara ketiga. Mereka tidak akan diterima masuk macam Malaysia menerima Rohingya, kerana Malaysia atas dasar kemanusiaan membenarkan tinggal, mencari nafkah ataupun bina sekolah sendiri dengan bantuan NGO dan sebagainya. Pengalaman Rohingya di negara lain, adakah lebih baik ataupun lebih buruk ataupun bagaimana? Kalau atas tu yang Rohingya ada di dalam Malaysia ni lebih baik daripada negara lain. Saya seorang lahir di Bangladesh dan saya seorang tak lahir di Myanmar, tak lahir di Rakhine ataupun saya di tak lahir di Rakhine. Masa umur 5 tahun. Ibu ayah dah bawa keluar. Masa umur 5 tahun saya dah pergi balik itu Bangladesh punya kerjaan Bangladesh, hantar balik kita punya family dekat Myanmar. So diorang tolak balik lah. So kena datang balik dekat Malaysia balik macam tu. So kalau pada itu yang apa yang tanya awak tadi, pengalaman di negara lain. Dekat negara lain, alhamdulillah kita sangat safety dan sangat baik alhamdulillah di negara ini. Sebab Bangladesh itu kami tahu Bangladesh dia satu Muslim country. Walaupun dia satu Muslim country, dia tempat dia tak besar, dia kecil. Tapi dia punya population tu besar. First bila tahun 2017 bila orang pelarian Rohingya ni nak lari daripada Myanmar ke Bangladesh, first bagi suara daripada Malaysia dan Turki. Tolong terima dia orang. Baru kerajaan Bangladesh terima orang Rohingya di sana. Dan tak sampai tahun
2017 yang tahun besar hantar dekat Bangladesh. Ya. Masa tu Hishamuddin dan menteri-menteri lain, ramai orang, alhamdulillah, ramai orang sampai doktor, orang awam, kerjaan, semua ramai yang tolong pada orang Rohingya 2017 masa di dia orang Cox's sampai Bazar. ke sana pun. Cox's Bazar sana dia orang ada buat Field hospital. field hospital sekali. So tu kita boleh ucap terima kasih dan syukur je kami at least ada dapat tempat tinggal di sini. Tapi kalau saya boleh tambah, Silakan, sebab silakan, pengalaman saya di Cox's Bazar, kita masuk ke satu kawasan camp yang pada awal sewaktu kita pergi tu hutan. Pada awal-awal Awal tu hutan. lama tu. Dan ataupun bendang. Pergi yang kali kedua dan ketiga tu dia jadi satu bandar baru. Tumbuh macam semalaman je. Dan bila mana kita masuk ke dalam tu, nak ceritakan juga dua pengalaman yang bagi saya agak menyentuh lah bila dengar cerita dia orang ni. Kadang-kadang bila kita rasa sendiri tu bahawa dia punya feel tu ada kan. Saya pertama didatangi oleh orang Rohingya yang ada dalam camp. Sebab dia tahu kita pakai vest HPM, ada bendera Malaysia. Boleh berbahasa Melayu dengan baik dengan kita dekat sana. Jadi saya kata, dah lama ke kat Malaysia? Kata saya dah lama duduk di Malaysia. Saya kata kenapa tinggal di dalam camp yang memang kita tahu dalam keadaan yang sangat naif. Kenapa kamu berada dekat sini sedangkan kamu boleh berada di Malaysia? Jadi jawapan sahabat kita yang saya jumpa di Cox's Bazar ni, dia kata saya boleh bekerja, saya boleh dapat gaji, saya boleh, maksudnya kalau dapat 1,500, hidup selesa lah. hidup selesa. Ya. Tetapi saya tidak tergamak dalam keadaan saya boleh makan, saya boleh dapat gaji, saya boleh dapat segalanya, tetapi saya tahu bahawa keluarga saya di tempat kami itu dibakar. Saya tahu bahawa anak ataupun keluarga saya memerlukan saya. Jadi orang begini bila pulang dalam keadaan, saya fikir ada sifat kemanusiaan. Itu yang pertama. Dah rasa sedih dah. Second, balik ke ini juga satu, saya rasa benda kita bincang ni satu perhatian besar juga yang saya sebut tentang ini adalah isu masalah besar utama yang menyebabkan influx masuk ni. Ada pihak yang ambil kesempatan. Human trafficking ini adalah satu isu yang besar. Kita masih lagi ingat pada tahun 2015, saya ingat saya pada waktu itu ada lebih kurang 139 kubur yang dijumpai di Wang Kelian. Dan sampai sekarang masih tak lagi tahu tak apa selesai. status dia. Baru-baru ni di Pulau Pinang. Jadi orang nampak begitu saja, tapi bagaimana mereka boleh berada di sini? Ini kes yang saya rasa modus operandinya hampir kurang sama. Kita dah banyak dapat gambaran, dapat naratif dan juga kisah-kisah yang kita dapat on the ground. Balik di Kuala Lumpur, pada waktu itu saya bertemu dengan sekelompok Rohingya yang terpaksa dia keluar lambat. Jadi saya pun keluar lambat. Waktu rupa-rupanya ada lebih kurang 7-8 orang pemuda Rohingya yang istilahnya dihantar pulang. Sebab apa? Pada masa itu mereka ni usaha untuk balik semula ke negara mereka, tetapi mereka ditipu oleh sindiket. Dan dihantar pulang ke negara origin, which is kembali semula ke Malaysia. Jadi waktu deported itu memang lah. dah deported balik daripada negara asal. Negara yang dia pergi itu Bangladesh. Jadi dia hantar pulang. Bila kita jumpa dah 2-3 hari ditahan, tak ada makanan. Di airport. Dia di airport. Dia tak tahu statusnya bagaimana. Sama yang no man's detention. land lah ni, Kalau kata detention center, kalau kita ditahan, at least kita tahu sampai bila kita ada. Tapi orang begini dia tak tahu what's next. Sampai bila, ke mana akan pergi, siapa yang perlu dihubungi dan sebagainya. Jadi itu bagi kita, saya tengok semua dokumen nampak seolah legal ataupun binding tu memang cantik, seolah memang sah. Tapi akhirnya bila ditanya, hampir 5,000 kena bayar-bayarkan seorang. Jadi sedihlah saya ingat benda-benda macam tu. Itu geng-geng human trafficker yang buat lah. So sekali untuk benda tu Abang Fahmi pernah tanya pada saya lah, Farouk, macam mana dia orang boleh arrangekan benda-benda macam ni. So kalau awak pergi dekat ni area Kota Raya, ada bandar-bandar macam tu je KL, ramai dekat human trafficker dekat sana, ada yang orang-orang Bangla. So dia orang bila saya bayar duit dekat pada dia orang 6,000, 7,000 macam tu, dia orang akan letak gambar dekat pasport yang fake. Macam tulis lah. Dia macam dia bagi tahu dia punya embassy, okey, ni analog passport, bukan digital. Dulu dah lama dah dia datang Malaysia, sebab tu dia tak dapat yang digital passport. Dia cakap macam tu,
So dia plan macam tu, dia orang ada dekat human trafficking dekat Bangladesh juga, dekat airport. Bila dia orang sampai sana, dia ada orang ada tunggu sana terima dia orang. Sebab tu dia orang ada yang kena tipu, ada yang boleh balik. Dia macam tu lah. Okey, kita punya perbincangan ingin melihat dari aspek kesedaran kemanusiaan dan salah faham berkaitan dengan status imigran, muhajirin, apa juga status yang kita cuba angkat pada malam ini, termasuk pelarian, termasuk suaka politik. Bagi Ahmad Khawla datang sebagai apa sebenarnya statusnya? Sebagai pelarian, sebagai pemohon asylum seekers, ataupun sebagai yang datang sebagai lari daripada negara yang sedang perang, yang cuba menyelamatkan diri daripada rejim ataupun dari ditahan ke ataupun sebagainya. Masa Ahmad nak pergi Malaysia, Ahmad masa tu dekat Jordan. So masa Ahmad dekat Jordan dengan family, kesusahan orang Syria di Jordan dan di mana-mana globally memang susah. Cuma di Jordan, negara yang sebelah kan? Ya, berjiran. So ada dia punya hasad dengki, ada kebencian. Xenofobia lah tu. Sebahagian xenofobia. Betul. Ya, memandang negatif kepada orang asing. Betul. Walaupun sebelum ni Syria dalam sejarah, dalam Google pun boleh cari Syria yang support Jordan dengan electricity dan air sekali. Cuma yang kita nampak seramai orang dekat Jordan dan orang yang lain yang duduk di Jordan yang memang anggap dia orang tanah kita ni, dia orang anggap orang Syria bukan pelarian yang biasa-biasa. Dia orang anggap yang ini bukan manusia, korang macam haiwan yang dah habiskan kita punya air, dah habiskan kita punya kerja, dah habiskan kita punya semua benda lah. Sampai ke tahap tu ya? Sampai tahap tu. Sampai orang biasa orang Jordan ataupun orang tanah tu nak gurau dengan orang Syria, boleh cakap, aku hantar kau balik lah. Ini je dia punya gurau. Ya, So bayangkan, kalau contoh bagi saya orang Syria yang muhajir dekat you punya negara, tapi you cakap macam tu dengan saya, apa saya punya reaction? Adakah saya akan borak, betul lah bagi saya balik? Tak. So kira dekat Jordan pun salah satu benda yang besar yang bagi kita rasa susah adalah currency dan ekonomi Jordan. Sangat expensive, mahal. Walaupun masa tu saya dekat Jordan, saya kerja sebagai software manager dekat MCE company yang di American company, tapi dalam Jordan orang Jordan yang pegang. Saya manager pakai suit, pakai macam orang yang kaya, tapi gaji saya lagi rendah daripada orang yang penyapu. Itu sebab saya orang Syria. Sebab status Syrian. Yes. Walaupun saya boleh cakap slang Jordan, lagipun bagi saya nak kerja macam ni, nak bayar duit rumah, nak bayar apa-apa, nak kerja pun, benda tu kalau nak kerja dekat Jordan bagi orang Syria memang sangat susah sebab government sendiri tak bagi. So di sini pun di mana-mana benda yang sama. Itu dah isu dia lah. So masa dekat Jordan sangat-sangat berbeza dengan masa di Malaysia. Sebab di Malaysia sini kira apa yang berkaitan dengan soalan tuan, lagi senang. Lama tak nak menyesuaikan diri dan dapat adaptasi untuk sumber rezeki, mencari pendapatan? Kerana ialah status Ahmad juga. Tapi di Malaysia mudah Tak. atau bagaimana? Tidak semudah itu juga. Memang tak mudah. Memang dia punya cabaran sangat besar. Dan siapa yang tak give up
itu Ada siapa ruang. yang dapatlah, yang menang. Siapa yang sabar, siapa yang selalu minta dengan Allah, Allah memang akan bagi. Sebab saya dah spend banyak masa untuk saya cuba belajar bahasa Melayu. Dululah ataupun sebelum saya betul-betul belajar bahasa Melayu. Saya cubalah nak buat apa-apa, bisnes ke apa, memang tak jadilah. Cuma subhanallah, ada satu masa yang Allah memang izinkan untuk saya dapat first kerja yang saya dapat dengan Malaysia for Syria dan GPM. Itu yang memang mak saya redha dan doa tahajud, qiyamul lail, baca Quran 7 kali ke baru dapatlah. Sebab in that particular time saya dah habis duit, dah spend Macam nak balik semula lah. sebab dah mula-mula give up masa lah. saya datang ada duit sikit kan. Ni sebab kita nak jaga makanan ke apa kan, rental ke apa. Apa persepsi mereka kerana tidak boleh menerima Ahmad? Kerana status? Saya nak minta maaf pasal apa yang saya nak cakap. So cuma orang Arab yang pegang benda tu ataupun frontier desk ataupun front desk punya servis tu kena ada orang yang adil. Sebab memang rejected lah. Memang rejected yang macam ni. Walaupun kadang-kadang kita sendiri semua boleh nampak yang diorang pegang 2 juta dapat bantuan. Tapi masih ramai gila orang yang tak dapat bantuan. So, selepas I dah tak ada harapan, alhamdulillah jumpa Malaysia for Syria dan GPM. Baru betul apa yang kita minta dengan Allah, Allah bagi dia orang untuk tolong kita. Saya dah bagi tahu dia orang masa tu, saya tak nak apa-apa. Saya nak kerja, kalau ada tempat tidur, alhamdulillah saya syukur. So masa tu Encik Syah ada kan? Encik Syahrir. Saya cakap dengan Encik Syahrir, saya ada 15 tahun pengalaman dalam bidang IT. Saya boleh baiki Macam-macam boleh buat. apa-apa. Ya. Nak pintu saya baiki, nak lampu saya boleh baiki, nak apa-apa saya boleh baiki. Dia kata, Ahmad, senang orang nak cakap. Boleh baiki, boleh buat, boleh. Tapi macam mana you nak proof? I cakap, you bagi saya apa-apa, I boleh baiki. Dia cakap, okeylah. Saya punya PC ni 30 minit, 50 minit nak kalau nak shutdown, 50 minit sampai shutdown. Lamanya. Nak buka, nak on, baru pun sejam. Tunggu, solat, Ini brand apa? istikharah, makan, minum kopi, barulah buka. I cakap, this is my piece of cake lah. Kacangnya lah. Tak sampai 1 minit lah. Selesai. Shutdown, terus tutup. Masya Allah. Okey, kita mesyuarat, kita bagi. Alhamdulillah, itu sujud. Ya Allah lakal hamd. Menangis masa tu sebab harapan tak ada. Selepas itu struggle Fahmi. Maksudnya pelarian ataupun apa juga status sokar politik ataupun yang mencari tempat perlindungan di negara kita. Negara kita ni macam heaven dan setengah pihak juga membangkitkan perkara itu sekarang. Dikatakan sudah diberi betis nak peha, sudah dimanja-manjakan sangat, tak boleh diusik, tak boleh ditahan, tak boleh dihantar pulang dan sebagainya. Mereka ini dah naik tocang. Ini semua satu konotasi xenofobia. Kalau kita baca di akhbar, laporan-laporan di media sosial dan sebagainya. Adakah kerana kita ni orang Malaysia ni bermusim sebenarnya dalam hal kemanusiaan, mengiktiraf rakan-rakan yang datang untuk mencari tempat berlindung di negara yang baru ini? Kerana pasal Rohingya, saya rasa satu ketika kita menghantar Perdana Menteri, menghantar menteri-menteri kita ke Cox's Bazar dan sebagainya. Kita champion dalam hal mempertahankan hak Rohingya. Tetapi apabila berlaku di kem tahanan di Pulau Pinang pada minggu lalu, seolah-olah timbul pula kemarahan yang meluap-luap kepada kelompok Rohingya ini. Mereka ini dah tak bolehlah kita jaga. Kita bawa masuk dia lagi ramai datang. Dan mereka ini akan mengaut kerja-kerja orang negara kita sebagainya. Saya rasa memang betul perkara tersebut. Saya rasa kalau kita ikut melalui sosial media berdasarkan kepada komentar di bawah netizen itu seolah mendapat gambaran ramai yang tak setuju ni, ramai yang ada pendekatan xenofobia. Macam kita yang duk berjuang isu-isu ni, bawalah balik rumah macam tu.
Bagilah makan, Ya, bagilah. Begitu, seolah ya. gitulah tuduhan pada NGO, kita. NGO ni lah yang menjaga ni. Mereka Begitu. ni lah yang memberi mereka kemudahan macam-macam ni. Jadi satu daripada kita ambil daripada banyak perspektif lah. Di peringkat kita as a NGO pun kadang-kadang kita kena juga mengambil pendekatan yang strategik. Ada masa dan ketika sewaktu COVID, waktu dalam keadaan susah, saya rasa ada faktor asal berlakunya situasi itu. Bila mana kita hantar bantuan sebagai contoh. Bantuan ni kepada orang Rohingya saja, sedangkan orang di kawasan tersebut Susah juga juga. ada juga yang susah. Jadi orang kata kenapa nak bagi dekat orang kita pun susah. Jadi itu juga di peringkat kami kita ambil pendekatan itu. Maksudnya apa juga bantuan yang kita kena pasti kepada mana-mana komuniti, kita kena pastikan juga komuniti yang dibantu itu bukan hanya selektif komuniti, tetapi tidak ambil kira juga faktor penduduk tempatan. Sebab tu ada masa yang ketika kita bergerak bersama dengan penduduk tempatan. Maksudnya mereka yang ada pendekatan untuk bantu melalui masjid dan sebagainya. Itu satu perkara yang saya rasa kena betulkan. Yang kedua dari segi konsistensi, kita setuju bahawa isu ini bukan isu bermusim. Isu ini bukan sekadar untuk dapatkan sokongan, maka kita angkat selektif isu. Dan pada masa sama juga kita lihat bahawa sama ada isu ini adakah benar betul-betul isu yang berlaku ketika ini ataupun perkara ini distrategikan ataupun direkayasa dalam bentuk supaya ada momentum kebencian dan xenofobik ini terhadap orang-orang yang bukan warga negara ataupun yang mereka yang berasingan. Tapi paling menarik juga saya sebut, kita melihat pada status orang, kita bercakap tentang nilai kemanusiaan. Kita jangan hanya melihat pada perbezaan, tapi kita lihat pada soal persamaan yang kita boleh rangkum. Paling tidak asasnya kita semua ni manusia. Kita tengok juga bila kita buat program untuk migrant Syria, ramai orang nak cari anak angkat. Ada yang ramai tanya kita ada tak janda ke, ada tak yang nak. Betul-betul. Tapi kalau kita tanya pada komuniti Farouk, tak ada. Tak ada. Jadi adakah itu juga adalah berdasarkan kepada warna kulit ataupun kepada datang daripada mana? Sedangkan Allah sebut tentang ayat dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya Allah menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lelaki dan wanita supaya apa? Supaya bukan kita bunuh-membunuh, caci-mencaci, tetapi supaya kita kenal mengenali antara satu sama lain. So, ini jelas. Maksudnya kepelbagaian itu adalah merupakan realiti. Sebab tu saya nak akhiri bagaimana satu kisah seorang wanita yang lama berkahwin di Malaysia sehingga didapat expatriate kepada negara yang ketiga, ke Amerika. Dan pada waktu itu saya dengar bahawa dia telah mengandung dan melahirkan anak. Jadi timbul persoalan, kenapa kamu dah lama berkahwin? Saya ingat dia ada masalah ataupun ni. Kenapa dah lama berkahwin tetapi kamu tidak istilahnya tak mengandung? Kan kita kata tak mengandung tu ni rezeki, orang cakap rezeki. Tapi dia kata saya sengaja tidak mempunyai anak. Sewaktu saya lama berada di Malaysia, sedangkan saya buat keputusan untuk mempunyai anak ketika mana saya berada di Amerika Syarikat kerana saya mahu anak yang saya lahirkan ini mempunyai warga negara. Ada hak dan juga ada maruah dan darjat yang sendiri berbanding dalam keadaan mereka berada dalam situasi yang ni. So ini boleh bayangkan kalau sekarang ni kita bercakap tentang orang Rohingya, kita bercakap pada orang Syria, pernah tak terbayang dan terfikir suatu hari nanti orang Malaysia, kita buat kempen ni bantu orang Syria, bantu orang Rohingya, orang lain lepas ni buat bantu Malaysia, peduli Malaysia. Kita berada di lautan menyelamatkan anak, dapat anak yang seorang, anak yang kedua lemas, anak yang ketiga dah selamat, rupanya yang ketiga pun lemas. So kalau itu kita boleh bayangkan terjadi pada kita, cuba kita fikir sejenak kalau itu berlaku. Bagi Farouk, adakah sukar sebenarnya untuk mendapatkan kepercayaan Malaysian, lokal? Kerana ada sedikit persepsi kita ni datang orang asing, kita pelarian. Macam mana nak menarik kata pun sokongan mereka? Nak macam Ahmad tadi nak belajar bahasa Melayu. Dan ikut budaya Melayu, ikut budaya Islam di Malaysia, barulah kita boleh hidup bersama. Itu cara Ahmad secara peribadi. Tapi bagi Farouk, macam mana kita nak appeal Malaysian untuk terima Rohingya? So untuk saya nak terima Rohingya tu yang pertama lah untuk atas kemanusiaan, bagilah peluang pada kita untuk boleh bagi pelajaran pada anak-anak kita.
bukan saya minta maaf daripada semua lah. Bukan kita minta hak ke, bukan kita minta apa-apa. Cuma cari peluang sahaja. Sebab saya nak bagi satu contoh, ada yang education center atas JPM, seorang di masa dia duduk dekat Malaysia, dia sekolah di education center. Bila dia dah pergi Amerika, alhamdulillah dia graduate dekat sana. So bila dia masa graduate tu, bila dia bagi speech, first dia cakap thank you Malaysia. Sebab apa? Masa dia ada di Malaysia, dia ada dapat peluang untuk belajar. Sekarang dia pun tengah fikir macam mana dia boleh tolong dia punya community. So kalau kami dah ada belajaran, kami tak perlu nak lari mana-mana. Kami tak tahu kita punya first generation yang orang-orang yang dah tua tu, so dia orang tak tahu okey kita nak kena buat apa untuk buatkan masa depan punya hidup, nak kena buat baik, macam mana kena buat baik. Dia orang fikir macam mana, okey, sekarang makanan dah habis, nanti malam nak makan apa. Itu je. Dia orang punya mindset tu, itu tak ada. Okey, ada depan 10 tahun tu, kami perlu buat apa untuk dapatkan kami punya negara. Kami macam mana boleh pulang balik kami punya negara. So dia punya fikiran tu dalam otak dia memang tidak ada. Sebab apa? Dia tak dapat belajar. Sebab tu Rohingya Youth Development Forum dan juga NGO-NGO lain, termasuk sekali JPM. So we are trying our hardest best to bring more youths in front of the people, that to make educate to our community, that we can teach our young coming generation. We will be able to teach them something that okay, what they need to do. First, untuk pelarian Rohingya ni, kami perlu durable solution. We are looking for durable solutions only. We are not like kami tidak perlu like apa-apa. Tengok UN ni dia kata dia bagi dia daftarkan pada orang-orang pelarian, dia bagi kad, itu aja. Kalau atas sekiranya daripada tahun 2005 hingga 2021, diorang cuma hantar negara ketiga orang Rohingya tak sampai 8,000 dari Malaysia. Kalau ikutkan etnik lain, Kachin, 100,000 lebih awak boleh dapat dia punya ni. Ya. So bila kalau contoh bila Kachin, yes, kami pun tahu dia orang pun susah. Kami bukan cakap okey cuma hantar Rohingya saja. No. UN telah satu NGO, United Nation. So dia kena buat kerja equally. Dia kena tengok semua etnik equally. So itu je lah. Ya, bagi Farouk, pengalaman untuk menidak to deny generalization bahawa refugee ni bermasalah. Refugee ini ambil peluang orang tempatan, ambil kerja orang tempatan, ada masalah jenayah, mencuri seumpamanya. Bagaimana Rohingya Youth Development punya approach untuk memastikan mereka tidak terlibat dengan geng, dengan sindiket? Kalau itu juga yang dikatakan tadi, di Fahmi dan juga Farouk katakan tadi. So, untuk first, untuk saya nak cakap satu, like dalam Rohingya pun, bukan Rohingya, dalam Muslim, orang Muslim yang daripada Myanmar, dia ada etnik lain. Dia ada etnik lain. Myanmar Muslim dan Rohingya Muslim. So, yang orang yang ramai duduk di area-area Selayang tu, dia asal bukan dia daripada Rohingya. Dia ni daripada Yangon, Melaming. Dia ada dia punya bandar lain. Kami tu Rakhine Estate. Kami punya daerah, kami punya state semua lain. Kami daripada Rakhine State.
So itu dia orang daripada lain. Dia orang kalau ada Myanmar Muslim tu dia boleh pegang pasport, dia boleh pegang Dia warga negara. dia warga negara sana. So lagi itu yang kalau kita ada bahasa kita lain. Slang Rohingya dengan slang Burmese dia tak sama. Kalau okay, contoh kata like mungkin Abang Fahmi tahu semua, kalau awak pergi pada Selayang, kalau awak tanya, okay, awak orang apa? Sebab apa? Awak tanya bahasa Melayu. Kalau like okay, contoh saya pergi, Ya, pastinya dia tahu. dia tak akan faham apa yang saya cakap. Bahasa apa lain. yang saya tanya daripada dia. So itu je like bila orang okay, orang kata like saya daripada Myanmar. So ada salahnya dia orang ingat like dia, okay, Myanmar, daripada Myanmar tu dia Rohingya. Tapi dia tak tahu asal dia daripada Rohingya ke asal daripada negeri lain. Dia so kita kena beza dulu yang orang tu betul-betul daripada mana. Lepas tu lagi satu untuk macam mana Rohingya Youth Development approach pada orang-orang Rohingya. So, daripada tahun 2015 kita Rohingya Youth Development kerjasama dengan Ministry of Youth and Development, masa tu minister like KJ sekali, dan kita jemput dengan Abang Fahmi sekali macam mana kita boleh motivasikan kita punya orang muda dekat sini. Dan alhamdulillah kami ada buat leadership training, empowerment training. Sometimes kita ada, kalau ada kata kita dapat support daripada NGO, kita ada providing mental health classes as well. Pengurusan mental So inshallah in future, so we hardly work together with GPM dan Majlis Belia Malaysia, local NGO. Untuk bersama-sama kita kerja untuk bagi training, bagi idea pada belia atau orang muda Rohingya di Malaysia. Okey. Saudara Ahmad Khawla. Ahmad Khawla, dah masuk tahun ke-7 ya? Lebih kurang. 2005-2006 ke 2022 di Malaysia. Lebih kurang. Ada hasrat hati nak kembali ke Syria jika keadaan mengizinkan? Nak balik, nak buat apa? Ada negara ke dah? Maksudnya belum boleh sekarang lah. Walaupun kalau dah tak ada kerajaan Syria yang sekarang ada, tanah je yang ada dekat sana. Ya. Rumah dah tak ada, bangunan-bangunan semua yang sebelum ni ada dekat sana hampir habis lah. Ya. So kalau nak balik, saya balik ke tanah sini je lah. Ya. Mati pun nak mati dekat sini. Tak nak balik lah. Nak balik nak buat apa? Satu statement yang besar bagi saya, Fahmi. Fahmi, okey, saya akhir sekali lah seminit ni. Akhir sekali bahawa isu ini adalah isu yang perlu ditangani oleh semua pihak. Dia bukan hanya berlaku di Malaysia. Betul. Isu yang kita kata xenofobia, pandangan asing kepada warga-warga yang imigran, refugee dan juga pencari suaka politik ini sudah menjadi satu yang common di seluruh dunia. Dan kita kena adapt. Kita kena adaptasi, kita kena accommodate. Adakah kita belum cukup accommodate isu ini? Mungkin kerana kita tidak jadi macam mereka. Saya rasa tak cukup bagi kami yang terlibat secara langsung dengan mereka untuk memahami isu ini. Penting kepada semua pihak juga dari segi penerangan, memberi penjelasan. Paling tidak juga saya fikir ada keperluan dalam konteks apa yang kita bincangkan hari ini untuk kepimpinan agama itu sendiri faham. Sebab benda ni, mesej ni perlu disebut berulang-ulang, contohnya dalam khutbah, dalam kuliah, dalam ceramah. Bila tidak memahami pokok pangkal, kita tidak mahu so-called influencer ataupun tokoh-tokoh yang sepatutnya memberikan penjelasan sebaiknya, dia ada way around juga menjadi propagator juga kepada elemen xenofobik ni. Jadi bagaimana peranan itu yang saya fikir perlu kita libatkan secara keseluruhan.
Contoh kita sebut bila mana isu Rohingya, bila ada pertembungan antara agama disebutkan, kita buat engagement dengan kelompok Buddhis, menerangkan tentang situasi. So sama juga apa yang berlaku di India sekarang ni. Barangkali kita kena buat engagement lebih serius dengan orang-orang pimpinan ataupun kita kata tokoh-tokoh apa nama ni India yang ada di apa sini. yang berlaku di Sri Lanka Jadi antara Tamil dan juga, sama juga. ya. Kadang-kadang kita boleh tengok Malaysia sebagai model, sebagai contoh. Kepelbagaian itu bagaimana kita santuni. Kenapa kamu boleh buat begitu? Root cause kenapa orang Rohingya keluar ni sebab mereka dihalau. Sebab apa? Sebab dia ada tanah. Dia ada dia punya hak. Sepatut bagilah dia sebagai warga negara. Dia nak amalkan tradisi dia, nak kekalkan dia punya, boleh macam kita juga. So saya sebut itu Malaysia sebagai negara yang ada kekuatan untuk kita terjemahkan. Ya. Jadi pressure itu perlu dibuat. Okey. Saya rasa tetapi prejudis, xenofobia memang wujud. Memang tak akan memang ada. Sebagai manusia itu kadang kita tengok Haji Nazif pakai baju Melayu, saya tiba hari raya pakai baju batik ni pun rasa macam tapi tidak boleh dianggap sebagai mainstream tak boleh. Kalau boleh kita ni lah. Kita tak mahu kita nanti akan kalau bayangkan kita kata orang buat gitu kat kita. Betul. Kita takkan nak buat orang ini tu. hari mereka. Kita raikan Ahmad, kita raikan Farouk dan juga rakan-rakan yang lain. Ratusan ribu, bukan ribu lagi. Ratusan ribu dari zaman pelarian Vietnam ke Kemboja, isu Kemboja. Kita tahu di rakan kampung saya yang paling saya awal kenal orang luar ni adalah orang Kemboja. Kerana mereka lah jual kain, mereka jual barang-barang rumah kerana mereka lari daripada perang. Betul. Kita ingat, saya rasa benda itu bukan perkara baru dan mereka boleh berasimilasi dengan orang kampung dan mereka dah boleh berbahasa Melayu. Dah jadi, kita tak maulah mereka jadi orang Melayu kan, tetapi mereka sanggup kerana mereka dah anggap Malaysia ini sebagai rumah baru mereka, macam Ahmad katakan tadi, bagaimana Farouk katakan tadi. Jadi terima kasih Ahmad, terima kasih Fahmi, terima kasih Farouk. Semoga membuka mata kita perbincangan pada hari ini, mungkin sebagai snippet, sebagai permulaan untuk kita angkat wacana ini lebih besar. Saya alu-alukan inisiatif JPM dan ABIM Malaysia yang tidak lelah untuk membawa kepelbagaian ini, kaumnya, pimpinan agamanya dan juga pimpinan-pimpinan NGO dan sebagainya untuk meraihkan suasana yang kita ada sebagai aset di negara kita Malaysia. Itu saja dialog Tiga Penjuru pada malam ini. Saya Nazri Kahar ingin mengucapkan sekali lagi salam Idul Fitri, Eid Mubarak kepada penonton dialog Tiga Penjuru dan juga Esrawani. Terus meraihkan dalam suasana peralihan endemik pada ketika ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.